Dia kata apa? Oh, ada kempen di dalam media sosial oleh saudara Alif Satar. Saya sebutlah nama dia sebab dia kempen benda yang bagus. Subuh macam Jumaat. Saya secara kebetulan dia agak rapat juga dengan saya. Orang ajak kepada solat dan orang nak datang solat. Banyak sebab orang boleh jadi baik, kan? Kalau satu orang tu boleh datang, kerana nak datang solat subuh ni bukan mudah. Solat zuhur ke apa, mungkin orang datang dah tengah hari, member ajak makan tengah hari. Lepas tu member tu singgah semayang zuhur, dia tak boleh nak pergi mana, naik kereta sekali, main semayang jugalah. Tapi untuk keluar solat subuh berjamaah, ia memerlukan kekuatan. Sebab itu kalau orang tu, dia suami kita sama, isteri kita, terutama orang perempuan, pastikan suami pergi solat subuh berjamaah di masjid. Memulakan hari dengan mencari keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Datang ke masjid. Kalau ada orang ajak, mungkin orang semua semayang, tapi ada orang ajak, dia mencetuskan, kerana manusia ini meniru orang lain. Hatta di kalangan para sahabat, ada yang masuk Islam masa awalnya kerana nak kahwin. Kemudian elok Islamnya. Dan jika sekiranya ada orang dia datang salat subuh kerana ada orang yang ajak, kemudian dia tak salatlah subuh kerana selebriti tu. Kalau dia datang, kenapa kau nak pergi semayang subuh? Aku kan nak semayang subuh, kau nak pergi jumpa selebriti tu. Memang tak dapat pahala lah dia. Tapi kalau dia terpanggil untuk memakmurkan majlis itu, ataupun kempen itu, supaya orang semua semangat semayang jemaah, tidak ada masalah. Dan dia sendiri pun akan solat jemaah. Tapi kalau dia pergi kerana hari itu saja, kerana semata-mata nak jumpa selebriti itu, maka itu niatnya tak betul. Innamal a'malu binniyat. Saya dipahamkan, beliau bercakap dengan saya, beliau kata, ramailah hatta orang politik ke apa semua berhubung dengannya, nak jadikan program tu juga program mereka. Pandangan saya pada beliau, pulang pada dia lah, pandangan saya pada beliau, jadikan program itu program dia saja, kempen orang mari solat. Kita di Perlis daripada dulu kita buat kempen solat subuh berjamaah, supaya orang mungkin yang ada kesedaran nak mari, tak ada kekuatan, bila dengar orang ajak, dia ada semangat. Tapi bila kempen tu pasal apa nak mai? Bukan kerana nak jumpa selebriti, tapi kerana nak mendapatkan fadilat solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah adalah kekuatan, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia boleh macam-macam, duduk malam pergi jumpa ni, buat kebajikan, pergi sana, semayang subuh berjamaah dia tak boleh buat. Dia bangun dalam keadaan malas dan jiwa yang gusar. Bangun dalam keadaan menghadap Allah. Ubat dalam kehidupan. Sekarang ni banyak orang healing itulah, healing inilah. Ubat dalam kehidupan ni, tuan-tuan. Bangun sebelum waktu subuh. Salat 2 rakaat. Salat 4 rakaat. Bangun bagi lama. Doa pada Allah. Istighfar. Zikir. Semayang 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian pergi ke masjid. Salat subuh berjamaah. InsyaAllah Allah akan menunjukkan dan memberikan jalan kehidupan ini. Sebahagian manusia sesat di dalam diri mereka sendiri. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tuhan kata, mereka menyangka mereka buat benda yang baik dalam hidup, tapi tak betul. Tercari-cari tentang makna hidup. Adakah selama yang dia buat dalam hidup dia betul-betul kerana Allah, ataupun sebenarnya kerana diri dia sendiri, kerana kepentingan? Berapa ramai orang yang mungkin, na'udzubillah, imam ke mufti ke sama, yang mai ke masjid, mengajar di masjid kuliah hanya kerana manusia.
Orang tengok, Masya Allah, mufti banyak kuliah dia. Na'udzubillah, balik pada Allah. Allah kata semuanya kerana orang, bukan kerana aku. Berapa orang yang menderma memberikan duit kepada orang, belanja beribu, ratus ribu, juta berada. Tapi dia sentiasa selit di dalam setiap tujuan itu kerana tujuan-tujuan yang lain. Tidak solid kerana Allah. Na'udzubillah. Inilah perkara yang paling kita takuti. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada mensyirikkanmu apa yang ku tahu, dan aku memohon keampunan apa yang aku tak tahu. Diri kita, terutama orang yang ada jawatan, termasuk saya lah. Mai kuliah sekejap lagi dia berkata mufti apa tak kuliah. Akhirnya, sebab itu semua kita hidup dengan sangkaan. Tuan-tuan menyangka saya mesti bagus, saya mufti ngajak tuan-tuan. Padahal mungkin kebanyakan yang, ataupun mungkin semua yang duduk di bawah ni lebih bagus daripada saya di sisi Tuhan. Allah bukan kira siapa yang duduk di atas ataupun di bawah. Tetapi Allah melihat apa yang ada fi qulubikum, apa yang ada dalam jantung hati kamu. Adilnya Allah Jalla wa'ala, dia tak mengira kedudukan nama jawatan orang untuk mendapat kedudukan di sisinya. Kerana kau mufti, kau ada kedudukan di sisi aku. Tidak. Kerana kau ada imam, kau ada kedudukan. Tak. Mereka yang beramal dengan amalan soleh. Dan setiap orang beramal dengan amalan soleh menurut kedudukannya. Yang sapu sampah dengan amalan solehnya. Yang cuci masjid dengan amalan solehnya. Yang guru mengajar dengan amalan solehnya. Orang yang bekerja di jalanan dengan amalan solehnya. Orang yang dengan kereta mudah datang ke masjid dapat pahala. Tapi orang yang naik basikal kayu datang ke masjid juga dapat pahala. Tentunya pahala tidak sama antara keduanya. Walaupun dunia memang tak sama, tapi pahala tak sama di sudut. Yang ni susah payah, sejuk, kena cuci, naik kayu basikal, penatnya lebih. Allah Subhanahu wa taala mengira bagi setiap kepenatan itu. Kita salat di dalam saf ini ramai-ramai, walaupun salat Isya 4 rakaat, pahala di sisi Allah tak sama. Kerana Allah mengetahui siapa yang lebih mengingatinya, dan siapa yang lupa, dan siapa yang lalai, siapa yang bersungguh datang, siapa yang datang kerana kepentingan. Allah Maha mengetahui. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkan pada diri kami taqwanya, wa zakkiha, dan bersihkanlah. Wa anta khairu man zakkaha, engkaulah yang paling baik untuk membersihkan jiwa. Dunia menipu, mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Yang menipu saya, menipu tuan-tuan. Tuan-tuan tertipu dengan jubah saya, dengan ucapan saya. Tuan-tuan tertipu dengan, saya tertipu dengan apa yang kita lihat. Di sisi Allah, amalan yang sebenar setiap hamba, siapa yang ikhlas dan tidak. Hatta selebriti ke siapa, Allah mengetahui kalau dia buat kerana Allah, dia dapat kerana Allah. Kalau dia buat kerana untuk membanyakkan likes dan semua orang kata bagus, maka dia akan dapat yang itu. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya kerana dunia atau wanita yang ingin dikawininya, maka dia berhijrah kepada itu. Perjalanan sama, pergerakan sama, hijrah nampak sama, niat ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Pahalanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang